Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Farah dan rakan-rakan sekalian. Saya, Muhammad Amirul Haziq dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk Hubungan Sosial Lintas Etnik Berbentuk Etos Nasional. Sebelum itu, rakan saya akan menjelaskan apa itu maksud hubungan sosial lintas etnik. Hubungan sosial lintas etnik dan etos sosial boleh didefinisikan sebagai interaksi atau komunikasi atau pergaulan antara masyarakat yang berlaku tanpa mengira perbezaan budaya maupun kaum yang menjadikannya ciri, nilai atau sifat khas kepada sesuatu bangsa. Aspek yang membantu membina etos nasional Malaysia ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai ejen perpaduan masyarakat yang berbilang etnik dan budaya. Integrasi nasional dapat dibentuk melalui berbagai dasar seperti bahasa dan budaya kebangsaan untuk melahirkan masyarakat dengan satu identiti nasional. Masyarakat yang mempunyai sifat patriotik harus meletakkan kepentingan bahasa Melayu sebagai asas kehidupannya sebagai rakyat Malaysia. Satu bahasa yang difahami seluruh rakyat mampu membolehkan hubungan antara masyarakat dapat dieratkan sekaligus membolehkan aspirasi kerajaan dapat dicapai. Selain itu, dasar bahasa kebahasaan mengandaikan bahawa bahasa Melayu di peringkat negara dapat dimajukan sebagai alat untuk menyatupadukan penduduk berbilang kaum. Dikatakan matlamat itu lebih mudah dicapai kerana prosesnya tidak melibatkan sentimen dan emosi, tetapi semata-mata berdasarkan fungsi atau nilai instrumental bahasa Melayu tersebut untuk memainkan peranan sebagai bahasa perpaduan. Bahasa kebahasaan bermaksud bahasa yang melambangkan identiti dan kedaulatan negara. Fungsi utama bahasa itu adalah menyatukan rakyat. Tegasnya, penggunaan satu bahasa mencerminkan jalinan hubungan rakyat Malaysia yang harmoni kerana kemampuan pelbagai etnik secara bersama menentukan bahasa tersebut. Dengan ini, bahasa Melayu menjadi alat penting untuk mewujudkan dan mengekalkan perpaduan antara kaum di samping membentuk identiti rakyat Malaysia sendiri. Keadaan ini mencetuskan satu situasi yang unik di Malaysia, iaitu integrasi kebudayaan antara kaum. Integrasi kebudayaan ialah satu bentuk usaha untuk membentuk satu kebudayaan kebangsaan dengan saling menyesuaikan diri di antara unsur-unsur suatu kebudayaan serta meminimalkan perbezaan identiti masing-masing. Integrasi kebudayaan dapat dihayati dengan berdasarkan 3 prinsip, iaitu pertama, mestilah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini, iaitu masyarakat Bumi Putra. Yang kedua ialah unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima. Dan yang terakhir ialah Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Berdasarkan integrasi antara kaum di Malaysia yang telah dinyatakan, hal ini telah memberi satu impak ataupun perkembangan yang sangat positif dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana masyarakat setiap kaum dapat mengamalkan dan mempelajari budaya kaum atau bangsa lain tanpa rasa rasis ataupun bias. Umum mengetahui yang Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti Cina, India, Kadazan, Iban dan pelbagai lagi. Jadi masyarakat Malaysia dapat mempelajari setiap budaya antara kaum ni dan seterusnya menjamin perpaduan yang sangat baik dalam kalangan rakyat Malaysia. So, apabila kita memikir tentang makanan, apa yang kita akan bayangkan? Semestinya kita akan
membayangkan tentang makanan tradisional iaitu nasi lemak. Kerana nasi lemak adalah contoh makanan orang Melayu yang dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia, dan nasi lemak ini patut dijadikan makanan kebangsaan Malaysia kerana bukan sahaja menjadi kegemaran orang Melayu tetapi turut serta kaum India dan Cina. Tambahan pula, ada juga makanan tradisional India dan Cina yang turut semua kaum menyukai. Antara contohnya, bagi makanan tradisional India adalah putu mayam, thosai, vadai, maruku dan sebagainya. Bagi makanan tradisional Cina pula, char kway teow, dim sum dan nasi ayam Hainan. So, dengan makanan-makanan ini, ia akan menjadi simbol persahabatan dan keakraban bagi semua kaum. Makanan tradisi ini ternyata dapat memupukkan semangat perpaduan di kalangan rakyat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Masing-masing mempunyai makanan tradisinya yang unik dan rasanya juga enak dan boleh diterima ramai oleh kalangan rakyat Malaysia. Dan masing-masing juga dapat ada perayaan besar masing-masing. Contohnya, setiap tahun negara kita akan mengadakan perayaan besar Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepawali. Ketiga-tiga perayaan ini akan dijemput atau dihadiri oleh pelbagai kaum seperti Cina, Melayu, India. Oleh itu, dalam perayaan ini akan disediakan pelbagai makanan tradisi yang dapat diterima ramai, dan ternyata makanan tradisi ini dapat memupukkan semangat perpaduan itu untuk kekal bersama. Kesimpulannya, hubungan sosial rentas etnik membentuk etos nasional adalah tanggungjawab semua pihak bagi merealisasikan lagi objektif ini dengan lebih sempurna dan menjadi kebanggaan semua rakyat Malaysia di bersada antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa negara Malaysia masih mempunyai kekangan dalam menjayakan objektif ini untuk mendirikan masyarakat yang terdiri daripada berbagai kaum, agama dan budaya telah menjadi satu cabaran kepada kebanyakan negara akibat kesusahan mengurus kemajmukan sosial. Tetapi, kalau kita bersatu padu dan berpegang teguh pada satu prinsip yang sama, maka negara kita dapat menempuh apa-apa jua cabaran. Isan dalam mengurus perbezaan dalam masyarakat beragama dan bangsa perlu dititik beratkan. Hubungan baik dalam masyarakat berbilang bangsa tidak boleh dijadikan taruhan oleh mana-mana pihak. Oleh itu, kesefahaman dalam kalangan pemimpin amatlah penting supaya masyarakat mengharmonikan hubungan masyarakat berbilang bangsa dan budaya akan diterima dengan jelas. Semua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan menjaga hubungan sosial rentas etnik untuk melahirkan negara beridentitikan keberbagai agama, bangsa, budaya serta bersama dalam suasana aman dan harmoni. Seperti bab kata pepatah, satu kita teguh, cerai kita roboh.